Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan tugasan yang telah diberikan, kami telah memilih program Kasih Asnaf untuk dinilai. Program ini telah dijalankan pada 4 Disember 2021 di Dewan Datuk Haji Hassan Batu 30 Machang, Kelantan. Ia merupakan program anjuran gabungan 4 NGO iaitu Kelab Penggerak Wanita Machang, Swisma, Amirah dan Brigad Muslimat Malaysia Cawangan Machang. Kami dari kumpulan 12 terdiri daripada 8 orang. Saya sendiri, Abidah Farhana binti Muhammad Nazari. Saya, Wan Syamila binti Muhammad Fauzi. Saya Siti Aisyah binti Daud. Saya Muhammad Arif Luqman bin Abdul Halim. Saya Nur Atikah binti Muhammad Zaidi. Saya Aminah Fadlina binti Syed Muhammad Fahmi. Saya Nur Ashikin binti Alias. Saya Muhammad Adi Amin bin Zainuddin. Okey, seperti yang kita semua sedia maklum, asnaf ni ialah pihak yang layak menerima bantuan zakat yang dibayar oleh orang-orang Islam lah. Okey, ada 8 golongan asnaf iaitu fuqara, orang-orang fakir, masakin, orang-orang miskin, amilin iaitu pihak yang terlibat secara langsung lah dengan institusi zakat, mu'allafah iaitu golongan mu'allaf, ar-riqab golongan hamba, warimin iaitu golongan yang berhutang, fisabilillah iaitu golongan yang mempertahankan agama Islam, dan terakhirlah Ibn Sabil iaitu orang-orang yang dalam perjalanan ataupun bermusafir. Tapi based on program ni, ia hanya fokus kepada 2 golongan sahaja iaitu golongan fakir dan miskin. Okey, sebelum tu saya akan kongsikan terlebih dahululah definisi penilaian program. Menurut Taylor 1950, penilaian ni adalah satu proses menentukan sejauh manakah objektif sesuatu program ni dapat tercapai. Okey, bagi Alkin 1999, Crombat 1963 dan Staffelbeam 1971, penilaian ni adalah proses pengumpulan dan penggunaan maklumat untuk membuat sesuatu keputusan. Okey, manakala Suchman 1997 menyatakan bahawa penilaian ni adalah satu usaha lah untuk mengenal pasti sama ada sesuatu program ni berjaya mencapai matlamat dan objektifnya ataupun sebaliknya. Okey, menurut Staffelbeam 1986 pula, penilaian ni adalah sangat pentinglah kerana untuk melakukan penambahbaikan, kelemahan dan kekuatan sesuatu program tu perlulah diketahui. Okey, bagi beliau penilaian ni adalah seiringlah dengan penambahbaikan sesuatu program. Seterusnya kita beralih kepada bentuk program. Program ini merupakan program berkala tahunan Dana Kemanusiaan Cawangan Kelantan yang telah bermula dari tahun 2019 lagi. Ia memfokuskan agenda Cakna Kesihatan Asnaf Fakir dan Miskin serta pembangunan ekonomi dan sosial mereka di seluruh negeri Kelantan. Antara objektif program ini ialah Cakna kesihatan pesakit asnaf yang memerlukan barang keperluan khas seperti pampers, susu dan katil hospital. Memberikan sumbangan zakat orang ramai dalam bentuk bantuan barangan dapur, beras dan wang tunai. Memberikan khidmat nasihat kesihatan dan perubatan serta pemeriksaan kesihatan semasa lawatan ke rumah penerima. Membantu melaksanakan usaha-usaha memantap dan meninggikan penghayatan agama Islam dengan menghadiahkan kit rohani yang berisi Al-Quran, kad zikir, al-maksurah, tasbih, telekon solat dan juga kain pelikat. Antara isu atau permasalahan yang memerlukan kewujudan program ini ialah yang pertama, jumlah asnaf fakir dan miskin menunjukkan peningkatan yang tinggi kebelakangan ini kesan dari kegawatan ekonomi. Hal ini adalah kerana isu kemiskinan merupakan masalah sejagat semua negara di dunia dan Malaysia amnya serta Kelantan khususnya juga turut tidak terlepas dari menghadapi kemelut kemiskinan ini. Isu atau permasalahan yang kedua ialah golongan asnaf ini menghadapi masalah seperti menghidap penyakit yang kronik sehingga mereka tidak berdaya lagi untuk melakukan apa-apa pekerjaan. Hal ini menyebabkan mereka hanya bergantung harap kepada bantuan zakat semata-mata untuk meneruskan kelangsungan hidup. Isu seterusnya ialah kecukupan serta kualiti hidup yang rendah. Oleh itu, kesan bantuan zakat tersebut kepada kualiti hidup penerimanya perlu diberi perhatian kerana dalam Islam, zakat sangatlah penting dalam mengimbangi sosioekonomi umat Islam. Beralih kepada penilaian permintaan pula, pihak NGO terlibat telah menguruskan maklumat dari golongan asnaf yang berkelayakan dengan tujuan tunggal iaitu untuk membantu permintaan golongan ini dengan menggunakan metodologi soal sididik serta menyimpan data-data tersebut dengan prosedur keselamatan yang sewajarnya untuk memastikan perlindungannya. Data-data ini dapat diperbaiki atau dihapuskan atas permintaan tetapi tidak akan ditawarkan kepada pihak ketiga kecuali pihak terlibat diharuskan secara sah untuk melakukannya. Terlebih dahulu, kita kena tahu siapa pelanggan, klien atau juga dikenali sebagai kumpulan sasaran bagi sesuatu program. Bagi program ini, kumpulan sasarannya ialah golongan fakir dan miskin, sama ada lelaki maupun wanita, beragama Islam, hilang keupayaan diri untuk bekerja dan menyerah kehidupan diri dan tanggungan. Individu yang tua atau hidup sebatang kara atau uzur atau cacat yang tidak lagi berupaya
untuk menyara hidup dan tiada tempat bergantung, serta pesakit kronik yang memerlukan kos perubatan yang tinggi atau sakit kronik yang berpanjangan setelah diperakukan oleh doktor dan tiada sumber pendapatan yang mencukupi. Setelah mengenal pasti kumpulan sasaran tersebut, maka kita beralih kepada penilaian penyediaan. Antara penyediaan yang telah dilakukan oleh pihak terlibat ialah dengan menjalinkan hubungan dengan mana-mana badan kerajaan, korporat dan swasta untuk kerjasama dan tajaan. Seterusnya, membentuk kumpulan sukarelawan dan merancang pelaksanaan projek bersama. Segala sumbangan dalam bentuk wang tunai pula diselaraskan masuk ke dalam satu akaun sahaja, iaitu akaun dana kemanusiaan Kelantan. Kemudian, mula mengumpulkan senarai lokasi terpilih dan senarai nama penerima sumbangan. Seterusnya, program pun dijalankan dengan Standard of Procedure atau dikenali juga sebagai SOP. Perjalanan program diedarkan kepada setiap kumpulan sukarelawan. Tadi kita semua dah kenalkan kumpulan sasaran bagi program ini. Jadi kita teruskan dengan penilaian penyampaian. Melalui program ini, konsep agihannya ialah untuk memajukan, meningkatkan taraf hidup dan mengeluarkan golongan fakir dan miskin daripada kategori asnaf. Seterusnya ialah dengan membantu sebarang usaha untuk meningkatkan taraf hidup mereka, membangunkan nilai kerohanian mereka, menampung keperluan asasi mereka sehingga mencukupi serta membantu kefakiran dan kemiskinan sementara yang memerlukan dan mendesak. Bahagian ini dibuat dalam bentuk bantuan kewangan, barangan atau manfaat. Antara bentuk sumbangan yang disampaikan ialah barangan perubatan, susu khas untuk pesakit, pampers, kapten hospital, barangan dapur seperti beras, gula, minyak, sabun pencuci dan lain-lain lagi. Seterusnya ialah menyediakan pemeriksaan kesihatan secara percuma kepada golongan sasaran dan juga menghadiahkan kit atau pack kerohanian yang berisi Al-Quran, kad zikir, mak surat, tasbih, telekon solat dan kain pelikan untuk mereka memanfaatkan dengan sebaiknya. Bagi bantuan yang berbentuk wang tunai pula, ia merupakan wang permulaan modal untuk anak-anak asnaf memulakan perniagaan secara kecil-kecilan seperti melibatkan diri dengan industri kecil dan sederhana IKS. Dan ia merupakan satu strategi bagi membangunkan dan merealisasikan potensi diri di samping memberi peluang untuk memajukan aset diri individu. Ia merupakan satu pelaburan dalam bidang perkhidmatan sosial bagi pembangunan individu, pembangunan komuniti dan pembangunan kerajaan. Sumber bagi bantuan program ini ialah dari NGO yang beroperasi di Kelantan untuk membantu menyalurkan bantuan keperluan kepada asnaf-asnaf yang memerlukan di sekitar negeri Kelantan. Mereka juga bertanggungjawab untuk membantu mencari dana keperluan untuk menjayakan program ini. Melalui program yang telah dijalankan, seramai 40 orang asnaf telah terpilih untuk menerima bantuan. Hal ini membuktikan bahawa kualiti hidup golongan fakir dan miskin sememangnya perlu dititik beratkan memandangkan pada masa kini, kerajaan amat prihatin dengan aspek kualiti hidup penduduknya. Assalamualaikum. Ni Cik Jamil bin Mamat ke? Waalaikumsalam. Oh, ya, nama pakcik dah tu. Gini Pakcik, hari tu ke Pakcik ada terima zakat ke? Masa program kasih asnaf yang YB Dr. Fazli bagi tu ke? Saya nak tanya, kan penerima Pakcik? Perasaan Pakcik lah. Kan perasaan Pakcik sebagai penerima zakat tu? Suka. Ada orang tolong kita ke? NGO ni mari sama. Kadang-kadang kat kerajaan negeri hok mari tolong. Moga makcik pun tak ada dah. Pakcik main dengan tua gini gak. Tak boleh nak kerja buat mana dah. Pehe. Pakcik tu sore kau lah ni? Dah. Pakcik ada anak jatuh sore tu. Dia pula boleh bantu duit hari tu. Kira bantu tu dia guna buat modal jual bawah IKS ni lah. Jual krepek-krepek gitu lah. Untung tu boleh lah kira buat makan hari-hari. Lepas tu dapat juga bantu barang-barang dapur semua tu. Boleh saya tahu tak Pakcik sakit ke apa Pakcik sakit, dia tua gini gak. Tak boleh nak pergi mari dah. Duk harap kau anak jatuh sore tu lah. Apa harap kau bantu tiap-tiap bulan gini. Muncullah ada bantu gini. Kira orang yang boleh lah nak buat hidup. Nak buat kaya tu. Dah lah. Yalah, betul tu Pakcik. Terima kasih banyak dah Pakcik sebab sudi jawab soalan-soalan saya ke apa semua ni. Terima kasih banyak lah. Semoga Pakcik murah rezeki lagi lah. Diberi kesihatan yang baik. Amin. Terima kasih Pakcik.
Kemudian diteruskan dengan penilaian penerimaan melalui temu bual bersama seorang individu penerima zakat dengan menanyakan sama ada beliau berpuas hati ataupun tidak dengan kualiti hidupnya kesan daripada penerimaan zakat tersebut, maka didapati hasilnya memberi kesan yang signifikan kepada kualiti hidup golongan fakir dan miskin, terutamanya dari aspek ekonomi dan penyertaan sosial. Sehubungan itu, pencapaian kutipan zakat turut memperlihatkan peningkatan. Ia membuktikan kesedaran orang ramai mengenai kepentingan pembayaran zakat adalah semakin baik dari semasa ke semasa. Hasil pengurutan zakat ini bukan sahaja berperanan dalam membasmi kemiskinan, malah dapat digunakan untuk mewujudkan tarikan dana yang boleh dibelanjakan dalam aktiviti pembiayaan pembangunan serta berfungsi sebagai mekanisme sokongan terhadap perbelanjaan kerajaan. Melalui peningkatan kutipan zakat ini, agihan kepada asnaf fakir miskin juga dapat dilakukan dalam skala yang lebih besar. Zakat yang disumbangkan secara terus dan terfokus kepada golongan fakir miskin sebegini adalah lebih berkesan berbanding cukai yang lebih bersifat keutamaan awam. Justeru, zakat bukan hanya berfungsi untuk membasmi kemiskinan, malah merupakan satu instrumen pemangkin pembangunan ekonomi yang dapat mendorong mewujudkan negara maju berpendapatan tinggi. Bagi program yang telah dijalankan ini, penilaian telah dibuat secara adil dan saksama tanpa melibatkan sebarang unsur peribadi, personal grudge, berat sebelah, prejudis dan sebagainya. Agensi atau pihak berkepentingan telah menyemak semula program yang dijalankan setiap satu kitaran program. Mereka juga melakukan proses penilaian program secara berkala. Proses penilaian program secara berkala ini melibatkan penilaian proses kerja, perancangan dan perjalanan program, komponen program iaitu kaedah dan hasil serta kemajuan prestasi dan kemahiran insaniah kumpulan sasar. Program ini membuktikan bahawa golongan fakir dan miskin dapat meningkatkan kualiti hidup mereka melalui pemberian bantuan zakat. Jika dilihat dalam aspek pendidikan, anak-anak mereka juga didapati berjaya mencapai pendidikan yang berkualiti hasil bantuan kerajaan dan bantuan wang zakat yang diberikan oleh pihak negeri. Ia turut memberi kesan yang baik dalam peningkatan kualiti penyertaan golongan fakir dan miskin dalam aspek penyertaan sosial. Hal ini jelas menunjukkan bahawa bantuan zakat terhadap kualiti hidup keseluruhan golongan fakir dan miskin adalah signifikan. Beberapa implikasi penting juga dicadangkan dalam program ini untuk memastikan kualiti hidup golongan fakir dan miskin tidak terus dipinggirkan dalam arus pembangunan negara. Yang terakhir ialah pemantauan. Pemantauan adalah pengumpulan berterusan dan sistematik serta satu analisis untuk mengukur kemajuan ke arah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Semua program mempunyai matlamat dan objektif yang mengukur kejayaan dan kegagalannya. Proses pemantauan ini berfungsi sebagai alat untuk membantu mengesan kemajuan ke arah matlamat yang disepakati. Tanpa pemantauan, pelaksana program tidak akan dapat meneguhkan usaha mereka untuk melaksanakan perubahan. Oleh itu, pemantauan mestilah sebahagian daripada keseluruhan bagi sesuatu program. Indikator bagi pemantauan ialah SMART, iaitu spesifik, jelas dan tidak kabur. Measurable, mudah diukur. Achievable, mudah dicapai. Realistik, keaslian objektif dan tujuan program. Dan akhir sekali ialah timely, iaitu garis masa atau tempoh masa yang jelas. Pemantauan ini akan memberi maklum balas kepada pelaksana program. Maka dengan itu, ia membolehkan mereka membetulkan apabila berlakunya perkara yang tidak dirancang. Maklum balas itu digunakan untuk mengenal pasti kelemahan, kekuatan dan kualiti program yang telah dijalankan. Sebagai kesimpulan, kesemua pernyataan yang telah dinyatakan oleh rakan-rakan saya tadi telah menjawablah persoalan bagaimana sesebuah masyarakat menyediakan pelbagai peluang untuk anggota masing-masing memajukan diri. Program ini telah menunjukkan bahawa zakat ini dapat memainkan peranan yang lebih berkesan dalam mengatasi masalah kemiskinan dan kefakiran. Penerima bantuan zakat dapat merasai kepentingan dan keberkesanan bantuan tersebut kerana ianya disalurkan dengan memberi keutamaan kepada aspek kualiti dan kesejahteraan hidup. Hal ini berjaya mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik serta dapat mengurangkan bilangan fakir dan miskin di Kelantan umumnya serta di daerah Machang secara khususnya. Secara tak langsung, bilangan pengeluar zakat di Kelantan juga dapat ditingkatkan supaya dapat membantulah golongan asnaf yang lain yang dalam kesusahan samping menjadi model ataupun contoh kepada asnaf yang lain. Di Malaysia, kualiti hidup individu ni boleh dilihat dalam pelbagai aspek, termasuklah kemajuan diri, gaya hidup yang sihat, kebebasan untuk menikmati taraf hidup yang yang melebihi keperluan asas dan juga psikologi individu untuk mencapai tahap kesejahteraan sosial. Elemen-elemen ini amat penting dalam sesebuah kehidupan. Maka potensi untuk mereka memajukan diri juga adalah amat besar dan akan menyebabkan jurang antara kejayaan dan kegagalan. Kualiti hidup juga semakin ketara. Seterusnya, usaha-usaha penambahbaikan juga perlu dilakukan oleh pihak penganjurlah seperti NGO setelah mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dari program tersebut. Ia bertujuan bagi meningkatkan lagi kualiti program yang akan dijalankan dari semasa ke semasa. Dengan itu, pelaksanaan program seperti ini dapat ditambah baik dan dimantapkan agar memberikan impak yang positif dan kukuh dalam pembangunan individu serta pembangunan komuniti. Sekian itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به
كبش ذبيح بذكر